Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Azura dan rakan-rakan yang lain. Saya Nur Anisha binti Muhammad Zulkarnain, memegang nama Matrik 278838. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan tentang tips kebahagiaan rumah tangga berdasarkan pengalaman sebenar suami isteri dan cabaran yang dialami dan berserta kaedah yang dilakukan. Jadi sebelum itu izinkan saya bercerita sedikit tentang latar belakang klien yang kami temu bual, iaitu klien merupakan seorang wanita yang berumur lingkungan 50-an dan seorang ibu kepada 8 orang anak yang sudah pun bekerja dan ada juga yang masih bersekolah. Dan beliau juga merupakan seorang yang berkejaya dan disenangi oleh orang sekelilingnya menurut apa yang diberitahu oleh beliau semasa sesi temu bual kami. Beliau telah pun bercerai dengan suaminya baru-baru ini pada tahun 2020. Menurut beliau lagi, terdapat pelbagai kesulitan yang dihadapi oleh beliau ketika mengharungi cabaran yang dihadapinya. Oleh itu, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah Nabila binti Muhammad Satmi, bernama Matrik iaitu 278931. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang isu tahap perkembangan berkaitan kebahagiaan rumah tangga berdasarkan pengalaman sebenar suami isteri. Yang pertama, kemahiran dalam penyesuaian kehidupan berumah tangga. Pada tahap ini, pasangan yang baru mula berumah tangga sedang menyesuaikan diri mereka apabila mempunyai anak. Kehidupan pasangan guru kaunseling ini jauh berbeza daripada mereka ketika hidup berdua berbanding mempunyai anak. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam melihat perkembangan anak-anaknya. Keluarga beliau salah satu dalam kelompok yang kecil dalam membina keluarga bahagia dengan penuh cabaran hidup berkeluarga. Perkara tersebut boleh menimbulkan konflik rumah tangga dengan perbezaan emosi dan tanggungjawab menjaga anak. Walaupun begitu, mereka juga perlu bertolak ansur sesama sendiri tanpa melibatkan sebarang konflik dalam menguruskan keluarga. Oleh itu, setiap pasangan hendaklah mempunyai kemahiran yang baik dalam menyesuaikan diri untuk hidup dalam situasi berumah tangga agar keadaan mereka membina keluarga itu wujud. Yang kedua pula ialah pengurusan masa dalam kesibukan pekerjaan. Masa dan pekerjaan merupakan perkara penting dalam memastikan tahap ekonomi keluarga menjadi stabil. Pada zaman sekarang, kos sara hidup amat tinggi yang semestinya perlu dilakukan oleh suami atau isteri. Kesibukan pekerjaan menyebabkan masa dengan keluarga amat terhad. Hal ini berkaitan situasi guru kaunseling tersebut seperti apabila berada di rumah mereka terfikir akan pekerjaan yang belum diselesaikan, manakala apabila berada di tempat kerja mereka terfikir akan keadaan anak-anak di rumah. Situasi tersebut akan membuatkan anak-anak terlibat dengan perkara negatif. Oleh itu, setiap pekerjaan yang dilakukan perlu meluangkan masa dengan keluarga supaya kehidupan berumah tangga yang harmoni. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya bagi menyambung perbincangan kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Ramli, bernombor Matrik 279322. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang isu tahap perkembangan yang dipilih. Berdasarkan temu bual kami bersama kaunselor, beliau juga menariskan dua isu yang timbul dalam rumah tangga. Yang pertama, pasangan yang menghadapi masalah kekangan kewangan. Berdasarkan temubual saya bersama kaunseling, beliau juga turut menceritakan pengalaman beliau pada peringkat awal perkahwinan turut menghadapi dalam masalah kewangan.
Beliau juga menasihati pasangan lain supaya mengukuhkan perbelanjaan kewangan mereka. Isu yang kedua adalah kurang komunikasi antara pasangan. Dalam rumah tangga hari ini semakin mencabar dan ramai pasangan suami isteri menghadapi masalah untuk berkomunikasi antara pasangan mereka. Terdapat punca berlaku halangan dalam komunikasi, iaitu gagal menjadi pasangan pendengar yang baik, kekurangan kemahiran mendengar dalam kalangan pasangan menyebabkan sesebuah hubungan semakin renggang. Selain itu, punca berlaku halangan dalam komunikasi ialah isu tidak dapat diselesaikan. Kesannya, hubungan antara pasangan akan terjejas sehingga berlaku penceraian. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu berkenaan cabaran dalam rumah tangga. Okey, dalam rumah tangga ni pasti ada ujian yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Penting untuk kita ambil jalan penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi cabaran dalam rumah tangga. Banyak cabaran yang dihadapi oleh klien kami dalam rumah tangga, iaitu yang pertama adalah cabaran bersama suami. Okey, isteri perlu menjaga dan memikat hati suami supaya dapat mengekalkan hubungan antara suami isteri. Selepas itu, isteri juga mengalami masalah dalam mengenali keluarga si suami yang pelbagai kerana dan ragam yang menimbulkan keresahan terhadap isteri, dan klien juga mengalami masalah untuk balik kampung kerana perlu membuat perjanjian dahulu dan perlu membuat perbincangan dengan suami sebelum pulang ke kampung. Cabaran terusnya iaitu cabaran mengekalkan hubungan antara anak dan isteri. Okey, isteri iaitu klien ini perlu mengawal dan memantau tingkah laku anak-anak, terutama anak mereka yang sudah remaja dan mengalami pelbagai masalah emosi dan sosial. Seterusnya, klien juga mengalami masalah untuk memberi kasih sayang secukupnya kepada anak-anak kerana klien merupakan ibu tunggal. Klien juga mempunyai masalah kewujudan orang ketiga yang menyebabkan klien tercabar dan memaksa klien untuk mencari jalan dan cara yang terbaik untuk mengekalkan hubungan dengan suami. Seterusnya, klien turut menghadapi cabaran dengan kerjayanya. Klien merupakan seorang yang bekerja profesional, iaitu guru di sebuah sekolah menengah. Setiap hari persekolahan, beliau perlu hadir di sekolah selewat-lewatnya pada pukul 7.20 pagi. Pada masa yang sama, klien turut menggaras tanggungjawab untuk menghantar anak-anaknya yang masih kecil kepada pengasuh dan juga menghantar anaknya ke sekolah rendah. Di sebelah petang pula, beliau perlu mengambil anaknya di sekolah rendah. Waktu tersebut amat tidak selari dengan waktu pulangnya. Kerana kebiasaannya, klien pulang pada pukul 3 petang. Kadang-kadang ada anaknya terpaksa menunggu sehingga lewat 5 petang untuk diambil olehnya kerana beliau terlibat dengan aktiviti di sekolah seperti mesyuarat. Selain itu, klien turut menghadapi cabaran dalam aspek kewangan. Seperti yang sedia maklum, kewangan merupakan aspek terpenting dalam kelangsungan pembinaan keluarga. Sebelum ini, klien tidak menghadapi cabaran ini. Namun, begitu cabaran ini dilalui oleh klien setelah suaminya pergi menyambung pelajaran secara jarak jauh, PJJ. Ekoran itu, gaji suaminya dipotong separuh dari kebiasaannya. Situasi ini berlaku selama beberapa tahun, iaitu selama suaminya mengikuti pengajian tersebut. Ekoran daripada situasi tersebut, keperluan harian dan persekolahan anak-anak agak terjejas sehingga klien perlu merancang kewangan secara proaktif dalam memenuhi keperluan keluarganya. Akhir sekali, klien turut menghadapi cabaran yang agak serius, iaitu cabaran wujudnya orang ketiga dalam rumah tangga. Cabaran ini berlaku setelah suaminya mula menginjak ke umur 40-an. Keadaan ini berlaku didorong oleh kedudukan kewangan suaminya yang semakin kukuh di samping kemampuan suaminya dalam memikat hati perempuan di luar sana. Klien juga berasa agak tercabar dalam mengekalkan kebahagiaan rumah tangga apabila cita rasa dan keinginan suaminya juga sering berubah-ubah sejak kebelakangan ini. Natijahnya, dengan adanya cabaran-cabaran ini, jelaslah klien menghadapi banyak cabaran dalam mengekalkan kebahagiaan rumah tangganya.
Assalamualaikum, saya Nurul Hanis binti Muhammad Hashim, nombor matrik 279303. Saya akan teruskan dengan kaedah yang telah dikongsikan oleh beliau untuk menyelesaikan cabaran yang dihadapi dalam rumah tangga. Antara kaedah tersebut ialah isteri perlu berinteraksi dengan suami mereka terutamanya apabila menimbulkan sebarang masalah seperti masalah dari segi kewangan. Oleh itu, isteri perlu berinteraksi dengan suami mereka supaya masalah kewangan ini dapat diselesaikan tanpa berlakunya pergaduhan. Tindakan ini boleh mengeratkan lagi hubungan mereka dan mengekalkan keharmonian rumah tangga. Kaedah yang seterusnya ialah meluahkan perasaan kepada rakan-rakan. Mereka hendaklah meluahkan masalah tersebut kepada rakan-rakan yang boleh dipercayai dan lebih memahami supaya masalah tersebut dapat dirahsiakan dan diselesaikan. Tambahan pula, meluahkan perasaan kepada rakan-rakan juga boleh menyebabkan diri mereka berasa tenang kerana semua masalah tersebut dapat diluahkan. Kaedah untuk mengatasi cabaran dalam rumah tangga yang seterusnya ialah dengan meluahkan perasaan kepada Allah. Hal ini demikian kerana Allah SWT lebih memahami masalah yang dihadapi oleh hamba-Nya serta memberikan jalan yang terbaik kepada hamba-Nya dalam menyelesaikan cabaran yang dihadapi. Oleh itu, seseorang itu perlu yakin dengan kekuatan Allah bahawa Allah menentukan apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah hamba-Nya. Orang yang sentiasa meluahkan perasaan kepada Allah apabila mengalami cabaran tertentu boleh menyebabkan rumah tangga mereka kekal harmoni dan sentiasa diberkati oleh Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anisha binti Muhammad Zulkarnain, nombor matrik 278838. Jadi, saya ingin membentangkan tentang kaedah yang dilakukan oleh mangsa yang ditemu bual ketika menghadapi masalah rumah tangga, iaitu dengan meluahkan atau bercerita kepada keluarga. Ketika mangsa menghadapi tekanan emosi, ia sering meluahkan perasaannya kepada ibu bapanya. Dengan cara tersebut, mangsa akan lebih rasa tenang dan dapat berfikiran positif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini kerana sesetengah berpendapat bahawa dengan meluahkan masalah rumah tangga kepada keluarga tidak perlu atau tidak penting, namun dalam satu situasi seseorang itu yang berada dalam kesusahan perlu mendapatkan bantuan atau nasihat daripada orang yang mereka percayai. Contohnya, ahli keluarga yang dekat dan mengenali kita ialah ibu bapa dan adik-beradik. Ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Di samping itu juga mereka lebih mengenali kita dan mereka juga mempunyai lebih banyak pengalaman dalam berumah tangga. Jadi wajar untuk kita mendapatkan nasihat dan sokongan dari segi emosi dan yang berkaitan dengannya. Masa akan lebih rasa tenang dan tidak bersendirian. Oleh itu, pentingnya ahli keluarga dalam kehidupan kita, dan seseorang itu juga yang ingin mendirikan rumah tangga juga perlu sentiasa menjaga hubungan dengan keluarga dengan baik dan jangan sesekali melupakan mereka. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah yang digunakan atau dilakukan oleh mangsa yang ditemu bual ialah dengan melakukan pelbagai aktiviti yang menghiburkan diri sendiri. Contoh aktiviti yang sering dilakukan oleh mangsa ketika berhadapan dengan masalah rumah tangga ialah dengan melibatkan diri dengan aktiviti membeli belah, bercuti, berkelah dan sebagainya, sama ada sendirian atau juga dengan anak-anak. Bagi mangsa dengan melakukan aktiviti tersebut, ia sedikit sebanyak dapat menggembirakan dan dapat menghiburkan hatinya. Dengan perkara tersebut juga ia dapat melupakan segala masalah yang dihadapinya. Ada yang berpendapat bahawa dengan meluangkan lebih masa di luar rumah dapat menghilangkan penat dan stres yang dihadapi oleh seseorang itu. Oleh itu, pentingnya penjagaan diri sendiri agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik kerana setiap masalah ada jalan penyelesaiannya.
Assalamualaikum, nama saya Khairul Azam Ramli, nombor metrik 278915. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan teori yang berkait rapat dengan isu berumah tangga. Teori yang pertama ialah teori psikososial Erikson. Teori ini menegaskan pengaruh sosial dan budaya atas pembentukan personaliti seseorang. Erikson telah menyarankan 8 peringkat perkembangan dalam teori ini, tetapi pengkaji hanya fokuskan kepada peringkat yang ke-6 dan ke-7. Iaitu kerapatan lawan pengasinan dari umur 18 hingga 35 tahun dan generativity lawan pemusatan kendiri dari umur 35 hingga 60 tahun. Pada peringkat kerapatan lawan pengasinan ini, mula mengalami perhubungan yang mesra dengan pasangan pilihan masing-masing untuk melanjutkan kepada perkahwinan. Sebaliknya, ada yang gagal untuk mencari pasangan akan menyebabkan perasaan mereka kosong dan terasing. Pada peringkat generativity lawan pemusatan kendiri ini pula mempunyai daya kreativiti yang lebih unik dan daya penghasilan lebih tinggi serta berumah tangga akan mempunyai seorang anak setelah berkahwin. Suami isteri tersebut perlu menanggung beban yang lebih besar untuk melaksanakan peranan dan tugasan untuk menjaga ataupun mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berguna. Sebaliknya, individu yang gagal dalam peringkat ini akan merasa lebih mementingkan diri sendiri kerana ketiadaan anak-anak sehingga tidak mempedulikan orang lain. Ini sebabkan mereka merasa diri mereka dalam keadaan yang kosong dan kelang kabut. Teori yang kedua ialah teori hierarki keperluan manusia, Maslow. Teori ini selari dengan teori psikologi perkembangan manusia yang lain yang sebahagiannya berfokus kepada menggambarkan tahap pertumbuhan pada manusia. Teori ini terdiri daripada 5, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, perhargaan dan kesempurnaan kendiri. Pengkaji hanya memfokuskan kepada keperluan kasih sayang. Keperluan kasih sayang menyatakan bahawa individu perlu memerlukan perhatian sama ada daripada suami isteri dan anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu banyak meluangkan masa dengan anak-anak di ruang tamu dengan berbual-bual untuk menjadi anak-anak lebih rasa disayangi oleh ibu bapa. Sekian daripada saya akan serahkan kepada pembentangan ini kepada rakan saya yang lain. Assalamualaikum. Nama saya Syakira binti Omar Ishak. Nombor metrik saya adalah 279336. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai teori perkembangan yang berkaitan dengan tajuk hari ini. Seterusnya adalah teori tugas perkembangan daripada Robert J. Harris Hurt. Pada tahun 1992, Harris Hurt telah memperkenalkan satu teori mengenai tugas-tugas atau fungsi-fungsi individu mengikut tahap umur mereka. Sebagai contoh, pada peringkat awal dewasa, sekitar umur di antara 22 hingga 34 tahun, seorang akan mula cenderung untuk menjalankan tugas mereka untuk mencari pasangan hidup dan garas tanggungjawab bersama-sama di alam perkahwinan. Cabaran baru yang mereka akan alami pada peringkat ini adalah cabaran dalam mencari rezeki yang cukup untuk menampung keperluan keluarga di samping memastikan hubungan kekeluargaan kekal erat dan tidak diabaikan. Selain itu, apabila memasuki usia pertengahan dewasa iaitu di antara 35 hingga 60 tahun, Harvey Hurst menyatakan bahawa tugas yang menjadi keutamaan ibu bapa adalah tugas untuk membesarkan anak-anak dengan penuh makna. Cabaran yang sering dihadapi pada peringkat ini adalah cabaran untuk memastikan hubungan ibu bapa dan anak-anak kekal dalam keadaan yang positif. Akhir sekali, pada peringkat lewat dewasa sekitar umur 60 hingga 75 tahun, mereka akan menjalani satu tugas untuk menyesuaikan diri dengan usia mereka semakin meningkat. Cabaran bagi pasangan yang masih kekal dalam hubungan suami isteri adalah mereka perlu belajar menerima hakikat bahawasanya pasangan hidup mereka mungkin akan meninggal dunia suatu hari nanti. Seterusnya adalah teori perkembangan kognitif daripada Jean Piaget. Teori Jean Piaget ini adalah untuk melihat perkembangan kecerdasan pemikiran manusia dan cara mereka memperoleh ilmu daripada kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Terdapat 4 peringkat dalam teori ini iaitu peringkat sensori motor, peringkat pre-operasional, peringkat konkret operasional dan juga peringkat formal operasional. Umur dewasa terletak pada peringkat formal operasional. Pada peringkat ini, seorang itu mula berfikir secara abstrak dan logik. Selain itu, semua inginkan sebuah keluarga yang bahagia. Setiap individu ingin membahagiakan pasangan dan anak-anaknya. Untuk mencapai impian ini, individu tersebut
harus menyediakan keperluan yang lengkap bagi keselesaan orang-orang yang tersayang. Menyediakan keperluan yang lengkap bukanlah suatu perkara yang mudah. Individu tersebut perlu mencari pekerjaan yang tetap supaya dapat menanggung ahli keluarganya. Untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, seorang Tuhan dalam menimba ilmu serta mengasah bakat mereka supaya dapat bersaing dalam pasaran pekerjaan. Apa yang kita dapat peroleh dari situasi ini adalah corak pemikiran manusia di peringkat operational format. Ini terbukti semakin abstrak dan mengikut logik serta hipotesis. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Refleksi mengenai isu kajian kes. Pekaji mendapati bahawa kajian kes ni dapat menyedari hakikat kehidupan rumah tangga ni adalah sangat sukar dan penuh cabaran serta memerlukan kesabaran dan cara yang sesuai untuk mengatasi masalah rumah tangga tersebut. Selain itu, pekaji juga dapat meningkatkan pengetahuan bahawa kehidupan rumah tangga ni memerlukan pengorbanan yang tinggi dalam menghadapi masalah, terutamanya masalah kewangan. Selain itu, pekaji juga berpendapat bahawa klien yang menghadapi kehidupan berumah tangga mempunyai pelbagai cabaran dan setiap perhubungan itu juga tidak semestinya berakhir dengan kegembiraan, kerana bagi saya, berdasarkan pengalaman yang dihadapi oleh mangsa yang ditemu bual, cukup menyedarkan saya bahawa tidak semua pasangan akan terus setia dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, pentingnya bagi seseorang yang ingin berumah tangga mempunyai asas-asas atau ilmu tentang perkahwinan di mana mereka akan lebih memberi komitmen kepada rumah tangga yang bakal didirikan. Seterusnya, bagi refleksi untuk isu ini, pengkaji juga berpendapat individu ataupun masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berumah tangga perlu mempunyai persediaan awal dari segi tempat tinggal, kewangan dan lain-lain. Hal ini sebabkan persediaan awal ini dapat menjamin kebahagiaan dan dalam perhubungan suami isteri disebabkan tiadanya berlakunya konflik atau pergaduhan antara satu sama lain. Oleh itu, kita perlu memastikan persediaan awal ini dipenuhi sebelum menempuhi alam perkahwinan. Sekian daripada pulang kami. Sekian, terima kasih.